Hai, selamat datang ke channel saya. Saya ialah Teacher Wong. Jika anda suka video saya, sila like and share. Jika anda belum subscribe channel Cikgu, sila subscribe dan klik lonceng di sebelah. Jika anda ada sebarang soalan, sila tinggalkan mesej. 2.3 Ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Algebraic expression and laws of basic arithmetic operations. Okey, kita tengok contoh di sini, pemudahkan setiap ungkapan berikut. Okey, contoh di sini, okey, murid-murid ingat ya, kalau pecahan fraction tanpa tolak dengan taraf bahagia, kalau siapa yang tak tahu sila salin penyebutnya denominator, kalau tambah atau tolak dia mesti mau sama. Tapi untuk yang bahagi dengan taraf ni tidak perlu sama, sebab kita boleh potong-potong punya. Okey, yang tanpa tolak ni kita perlu adjust penyebutnya, denominatornya ke sama. Okey, ini penting kalau tak adjust ke sama tak boleh buat. Kita tengok contoh di sini, dia penyebut sama, denominator sama, jadi kita tak perlu adjust lah. Kita terus saja salin dan di atasnya kita combine, nampak tak? Ini tanpa salin saja, lepas tu kita tengok dia yang X punya dia combine, dia sudah boleh 3X tambah 5X jadi 8X. Positif 7 dengan negatif 3 dia sudah boleh buat dapat 4. Dan kita faktorkan, factorize. Apa yang kita boleh faktorkan ialah gandaan 2. Jadi dia faktorkan 4. Kalau boleh 4 lah. Kalau 2 tu kena faktor 2 kali lah. 2 faktor 2 satu kali, faktor 2 kali kedua, taraf kali pertama jadi 4. Sebenarnya sama saja tapi langkahnya akan jadi panjang. Kalau boleh nampak, kita terus faktor 4, lagi bagus. Selepas faktor 4 kita dapat 2x lah, 2x dan tambah 1 di dalam kurungan. Siapa yang tak pasti tu boleh darab masuk untuk pastikan jawapan boleh dapat balik. Kalau dapat balik, maksudnya ini sudah faktor dengan betul. Di sini kita potong, dapat 2. Ini tak ada apa-apa, salin saja. Okey. Kita tengok satu lagi contoh. Sini A dan B ni, denominatornya sama, penyebut sama, jadi tak payah buat apa-apa, senang je lah. Okay, saya akan tunjuk yang lain punya. Okey, saya tunjuk E ya. Saya tunjuk E. Di sini, dia penyebut tak sama kan? M tolak 2. M tolak 2. Jadi, sini ada 4. Sini tak ada. Kita taruh 4. Murid-murid ingat kalau taruh 4 mesti atas dengan bawah sekali. Dan ingat tanpa kurungan sendiri. Maksudnya 4 ni taraf untuk M, taraf untuk 2N. Mesti. Kalau ini tak ada kurungan taraf untuk 4, kedua-duanya jawapan dapat salah. Okey, dapat salah. Jadi, kita tengok apa yang kita dapat untuk E ya. Kita sudah taraf akan dapat, ini tak ada apa-apa, salin saja. Kita akan dapat 8N di atas. Bawah jadi sama dah. Betul tak? Kita tak payah taraf masuk dulu. Tak payah dulu. Tengok keadaan. Kadang-kadang kita perlu taraf, kadang-kadang tidak perlu. Kemudian, okey, di sini apa yang kita boleh potong? Apa yang boleh kita potong atau tak? Carilah. Ini nombor carilah, tak ada. Yang ni ABC punya pun tak ada. Oh, senang saja, ini sudah jawapan.
Okey. Ini caranya. Cara kena betul supaya nanti kita buat soalan yang susah kita boleh jawab. Kalau cara salah, soalan apapun dapat salah. Permudahkan setiap yang berikut. Simplify each of the following. Okay, di sini dia punya penyebut denominatornya tidak sama. Jadi, kita perlu darab 5 darab 2. Faham? Kemudian, 4x darab 2 dapat 8x. Nampak tak? X darab 5 darab dapat 5x. Tapi, ini negatif kan? Salin saja. Bawah sudah jadi 10, tak ada masalah. Kemudian, 8x tolak 5x dapat 3x. Ini jawapan. Okey? Boleh faham ya? Okay, mari kita tengok satu contoh lagi. Biasanya contoh yang soalan yang bawah akan lebih susah lah. Saya akan tunjuk, biasanya saya akan tunjuk contoh yang bawah punya. Okey, kita kalau tengok soalan C ya. Okey, kita tengok denominatornya penyebut semua lain. Apa boleh buat? Keseluruhannya tambah kurungan ya. Darab 5s. Darab 5s. Ingat mesti atas dan bawah. Di sebelah kanan 5s ni darab U tolak 2 dalam kurungan. Kiri darab kanan. Kanan darab kiri. Itu saja. Kemudian kita sambung ya. Kita sambung. Berhati-hati ya. Okey, kita tengok satu-satu. Ini akan dapat apa? Ini akan dapat 35S. Betul? Okey, di sebelah kanan kita dapat apa? Berhati-hati ada negatif tau. Saya sudah highlight ya. Negatif, ini maksudnya negatif 3. Ini maksudnya negatif 3 darab U tolak 2. Betul tak? Jadi, ini darab masuk ialah negatif 3U. Darab sini positif 6. Okey, bawah. Bawah ialah sudah jadi sama lah. 5S darab U tolak 2. Sekarang kita selesaikan. Di atas 1S, 1U, 1 nombor. Tak boleh buat apa-apa. Kita salin saja. Sebab tak boleh potong. Tak boleh tolak tambah. Di bahagian bawah kita boleh darab masuk. Kita dapat 5 US tolak 10 S. Ini jawapan. Faham tak murid-murid? Faham ya? Okey, kita tengok bawah. Okey, soalan 3 pun sama, permudahkan, simplify. Ini kan dia pun sama, kena faktorkan, factorize. Baru kita boleh continue. Contohnya, kita tengok nombor di sini. Nombor ketiga-tiga yang saya highlight ni ialah gandaan 3, betul tak? Jadi dia keluarkan 3, bawah tu tak payah usik lah. Yang atas tu dia keluarkan 3, tinggal apa di dalam? Tinggal 1 di dalam, tinggal 4 di dalam. Jadi kita boleh potong lah. Potong Yang tak potong tu kita salin dan ini jawapan. Tak susah, senang saja. Okey, sekarang saya tunjuk contoh D. Contoh D ya. Tengok bagaimana kita boleh selesaikan dapat jawapan ni. Okey, di sini chapter ni selalu suka guna itu konsep A kuasa 2 A square tolak B square. B kuasa 2 sama dengan A tambah B A tolak B. Perasan tak? Sentiasa keluar. Jadi ini kita boleh tulis sebab ini 3 darab 3, betul tak? Jadi kita terus tulis. Berhati-hati ya. Untuk konsep ini mesti tolak tau. Kalau tanpa tu tak boleh tau. Berhati-hati sikit ya. Jadi ini sudah jadi 2 kurungan. 1 tanpa, 1 tolak. Sekarang dah kita boleh potong.
kurungan ni boleh tambah sendiri ya. Yang sama punya potong. Ingat, yang potong ni kena keseluruhannya bracket. Tak boleh potong satu kicik-kicik di dalam. Tak boleh. Caranya macam tu. Ini jawapan. Jadi kita salin. Kita salin. X tolak 3. Jawapan. Okay, kita tengok soalan E. Soalan E dia bentuk macam ni. Mula-mula kita perlu buat silang cross multiplication. Okay, kita cuba kalau sini ialah X kita dapat 2. Di sini 4 darab 2 dapat 8. Betul tak? Ini mau darab juga. Sekarang kita cuba silang. Silang kita dapat 4X. Silang kita dapat 2X. Betul tak? Kemudian kita tengok sini ya. Sini dia mau negatif 2X. Kita fikirlah. Fikir apakah simbol, apakah tanda, sign yang kita perlu letak supaya dia dapat negatif. Jadi di sini kalau nak dapat negatif sebab sini tambah kan, negatif tu mestilah letak di nombor yang besar. Kalau negatif 4X tambah positif 2 akan dapat negatif. Okay? Untuk dapatkan negatif di sini, apa kita perlu buat? Kita perlu letak negatif di depan 4 supaya kita dalam silang ni kita dapat negatif. Betul tak? Ini positif 2. Jadi tutup kurungan. Ini jawapan. Okey, siapa yang tidak pasti tu boleh darab kembang balik. Darab. Tengok. Boleh dapat tak jawapan yang sama? Kalau dapat, betul lah. Okey, di sini kita boleh teruskan. Apa yang kita nampak sama ialah ini boleh potong. Yang belum potong, yang tak ada punya, kita salin di bawah sebagai jawapan. Okay, jawapan ini boleh tinggal macam ni saja ataupun dalam kurungan pun boleh diterima. Okey. Permudahkan setiap yang berikut. Simplify each of the following. Okey, untuk soalan jenis ini, kita perlu faktorkan dahulu. Apa yang boleh faktor? Kita kena tengok keseluruhan. Mana yang boleh faktor? Factorize. So, di sini kita dapat lihat ini adalah gandaan 2. Sifil 2. Jadi, kita keluarkan 2. Factorize 2. Jadi, apa yang tinggal di dalam kena letak di dalam kurungan, in the bracket. Dan sekarang kita boleh potong lah. Kita boleh potong yang mana boleh potong. Okey. Kemudian kita tengoklah apa yang tinggal di sini. Salin saja, ini jawapan. Boleh faham? Okey, kita tengok contoh lain. Okay, kita tengok contoh P ya. Katakan kita boleh keluarkan factorize gandaan 3. Sifil 3. Kemudian yang lain tu tak boleh buat apa-apa. Kita salin dan ini keluar dulu. Okay, ingat ya, 1A tu tak payah tulis 1A. Tulis A sudah cukup. Kemudian kita potong. Ini kita potong S dulu. Kalau dia single, individu boleh potong. Okey, tapi kalau dalam kurungan contohnya kita tak boleh potong macam ni ya. Tak boleh ya. Ingat. Okey, kita teruskan. 2 ni boleh potong jadi 1, ini jadi 2. 3 boleh potong. Apa yang tak boleh potong di sini? A 2, A tolak 2. Jadi kita sekarang boleh darab lah. Dapat 2A. Dapat A tolak 2. Ini jawapan. Boleh faham? Okay, kita tengok lagi contoh. Katakan kita tengok
Katakan kita tengok contoh E. E ya. Okey, seperti biasa kita carilah mana yang boleh faktor. Okey, sebenarnya kita ada tips tau. Macam ni ya panjang ah. Panjang ni. Kita nak faktor ikut silang. Betul tak? Ikut silang, multiplication, cross multiplication. Kemudian kita rujuk sini tau. Kita rujuk sini. Contohnya, okey, saya tunjuk di sini. Untuk yang highlight yellow ni, saya akan try macam ni. Darab Kemudian di belakang sebab dia ada 3, sebab dia mesti ada sesuatu untuk potong punya. Mesti. Jadi kita cubalah 3 dulu. 3, 4 supaya dapat 2. Ini pun darab Dan sekarang kita cuba silang dapat 3Y, silang dapat 4Y dan dia 7Y. 7Y kita tambahlah positif Positif. Jadi mudahlah sini positif juga. Dan sini 7Y. Sebab sini tambah. Sini tambah dapat 7Y. Okey. Di sini murid-murid kita dapat ini kan? Kita dapat ini ya, dan ini salin dulu. Ini boleh pecah kepada 2 kurungan. Okey, bawah ni kita boleh potong Y sebenarnya. Y kuasa 2. Y square ialah 2Y. Betul tak? Okey, di sini kita potong. Ini sebenarnya boleh tambah sendiri kurungan. Ini potong. Apa lagi yang tak boleh potong di sini? Tinggal ini saja. Jadi jawapannya, okay, saya tulis di sini ya. Sini sudah occupied space dia. Y tambah 4 per Y 4Y. Okay, ini jawapan per 4Y. Ini semuanya pemudahkan, simplify. Okay. Nah, sini bahagi ya, kita perlu tukar tempat dulu. Apabila tukar tempat, ingat N jadi atas, 8M jadi bawah. Kena ingat mesti ikut step ini, basic, ini basic. Okay, dah tukar tempat, kita tengok apa yang boleh potong. Kita nampak ada N boleh potong. Kita nampak ini 4 boleh bahagi, dapat 1, dan sini bawah dapat 2. M juga boleh potong. M sama dengan MM lah. Okey, biasanya saya buat macam ni lah. Kalau ikut sini dia potong macam ni, boleh juga. Suka hati ikut cara mana satu. Potong M1, tinggal apa yang belum potong. Tinggal M, tinggal 3 darab 2, 6. Ini jawapan. Okey, boleh faham? Tak susah, cuma boleh nampak, kena nampak itu faktor saja. Okey, kita tengok contoh lain. Katakan saya ambil contoh D. Saya ambil contoh D ya. Okey, murid-murid untuk faktor factorize kena selalu ingat A square tolak B square. Okey, kuasa 2 mesti sama dengan A tambah B, A tolak B. Selalu keluar. Okey, di sini kita ada contoh juga. Kita tukar tempat dulu. Okey, di sini dah kita ada. Nampak tak? Jadi kita terus letaklah. M tolak N, M tambah N. Senang. 24. Okey, sini kita tambah kurungan sendiri supaya boleh nampak, terus boleh potong. Ini boleh bahagi 4, dapat 4. Ini dapat 6. Okey, kita tinggal apa lagi yang tak boleh potong punya? Kita boleh nampak sini boleh potong lagi, 2 potong lagi dapat 3. Nampak tak? Sekarang kita cari apa yang tak potong. Ini saja yang mana biru ni tak potong, betul tak? Kita tulis sajalah. 2M tambah N bahagi 3. Ini jawapan. Ada susah tak? Ada kan?
Cuma kita perlu pandai-pandai faktor sesuatu. Okey, kita selesaikan masalah. Selesai masalah. Okey, nampaknya B ni lebih canggih ya, lebih canggih soalannya. Okey, B ya. Umur Ali adalah 2 kali ganda Umar. Ali is 2 times older than Umar. Ingat older ya. Diberi umur Kumar. Umur Kumar sekarang ialah ini. Given that Kumar's age is 2y plus 3, cari hasil darab. Hasil darab umur Ali dan Kumar dalam ungkapan jawapan dalam sebutan Y. Find the product of their age and express the answer in terms of Y. Okey, sekarang kita tulis ayat ini ke ayat matematik. Ayat matematik. Okey. Jadi, kita tahu Ali adalah Isa ialah sama dengan 2 kali 2 times 2 kali Kumar ialah apa? 2y plus 3. Perasan tak saya bila saya tulis kali 2, saya letak di belakang. Sebab saya tahu mesti ada depan sesuatu punya. Saya akan masuk sesuatu di depan. Okey. Dan sekarang kita nak cari darab kan? Darab the product.然后hasil darab Ali dengan Kumar. Kumar sudah ada siap-siap. Kumar. Okey. Jadi kita tulislah umur Ali darab umur Kumar. Kalau bahasa Inggeris tulis sajalah Ali's age multiply Kumar's age. Okey, salin sendiri punya bahasa. Ali dapat ini kan? Kita terus letak 2y plus 3 tutup kurungan, dan Kumar ialah yang warna biru ni 2y tambah 3. Sekarang kita boleh kembang lah. Kita darab masuk satu-satu. Nampak tak ini ialah sama? Kalau sama kita boleh shortcut. Contohnya yang sukses sudah ajar shortcut contoh kita boleh terus darab ini dulu. Nombor 1 4y square kuasa 2. Nombor 2 3 kuasa 2. 3 square 9. Nombor 3 kita darab ini. Nampak tak saya highlight biru ni asing-asing. Maksudnya kita darab bukan darab tanpa, sebab positif. Positif tanpa 2 darab 2y darab 3. Dapat berapa? 12y, betul tak? Positif 9. Lupa tulis tadi. Okey. Siapa yang boleh shortcut boleh buat terus. Siapa yang tak boleh shortcut boleh buat satu-satu. Contohnya. Okey, suka hati tengok guna cara apa. Dua-dua pun boleh terima. 4y kuasa 2 square tambah 6y tambah 6y tambah 9. Sekarang kita tarap 2 masuk. Dan sebelumnya kita haruslah tahu ini ialah y. Kita boleh gabung boleh gabung. Jadi ini tarap masuk dapat 8y square kuasa 2 tanpa ini 12y. Betul tak? Tarap 2 jadi 24y tanpa 18. Ini jawapan. Boleh faham?
Okay, suka hati ya. Boleh guna cara ini atau tanpa atau tarak masing-masing pun boleh. Okay, di sini kita tengok C ya. Ini ialah bahagian terakhir untuk 2.3. Sekarang dia kata PQRS ialah segi empat tepat, rectangle. PQRS TUVP. Ungkapkan perimeter pelorek. Perimeter, express the perimeter of the shaded region. Perimeter ialah sini yang saya warna biru. Di sekelilingnya garisan luar. Dan beri jawapan dalam bentuk pemfaktoran termudah. And give the answer in the simplest factorization. Okay, sini kita perlu carilah panjangnya. Ini sudah bagi ya. Apa lagi dia tak bagi? Sini dia tak bagi, betul tak? Yang warna purple ni ialah panjang tolak pendek. Dapat ini, betul tak? Ini ialah apa? Ini ialah panjang punya berapa? 2x. Pendek punya berapa? 1 cm. Jadi sini ialah 2x tolak 1. Betul tak? Sini ialah 2x tolak 1. Suka hati nak tulis cm ke tak lah. Okay, sebab sini tak ada kena-mengena dengan jawapan. Asalkan jawapan terakhir kita tulis cm sudah cukup. Sekarang kita tahulah perimeter tu kita tambah. Kita boleh pilih tanpa atau pilih taraf 2 pun boleh. Okay, sekarang saya nak buat satu-satu PT perimeter perimeter PT UV. TUVP. Okay, ikut dia lah TUVP. Perimeter TUVP sama dengan 2x tolak 2 dan taraflah tambahlah 2x tolak 1. Okey, sekarang kita tarik masuk satu-satu, kembangkan maksudnya express kemudian 2x tolak 4 tambah 4x tolak 2. Yang mana sama punya? Yang mana sama? Kita boleh buat 6x tolak 6. Nampak tak? Okey, di sini nampak tak 6? Sebab dia kata termudah, simple jadi kita tak boleh berhenti di sini Okey, kita perlu keluarkan 6 sebab 6 tu sama. Nampak tak? CM, ingat ya, ini jawapan. Ini jawapan. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua.